Faya ibadallah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari kedua kita di alam maya. Kita bertemu dalam alam Allah Subhanahu wa taala. Dari jauh kita menyampaikan salam, dari jauh kita melemparkan senyuman, dari jauh kita menagih kerinduan. InsyaAllah ta'ala hari ini kita akan masuk pelajaran yang kedua, iaitu hadis. Sambungan daripada hadis Qudsi. InsyaAllah hari ini hadis yang ke-22. Bagi saya tahu kebanyakan sahabat kita ada yang tak ada kitab, sebab kitab ni saya akan baca di Permatang Damat Laut. Tapi oleh kerana meraihkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berpandukan kepada Al-Quran dan hadis, maka di alam maya dengan penuh keberkatan Allah Taala ini saya raihkan hari pertama dengan membaca tafsir Al-Quran, hari kedua dengan membaca hadis Qudsi juga daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang tak ada kitab boleh ikut pelan-pelan, sebab sebelum kita mulakan bacaan kita akan baca secara beramai-ramai. Jadi puan-puan boleh bacalah ikut, sebab saya tak akan baca panjang-panjang. Satu kalimah ataupun 2-3 kalimah. Kita baca dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala, ya bena Adam, unzur ila nafsika wa ila jami'i khalqi wa in wajadta a'azza 'alaika min nafsik. Sama aja. Fasrif karamatuka ilaika ila akrim nafsaka bitawbati wal 'amali salih. In kanat nafsuka 'alaika azizah. Kita balik cakap mama depa dengar. Rahmatullahi 'alaika wa Sanu tekan balik. mithalukum bih. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله قبل يوم القيامة يوم التغابن يوم الحق يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم لا ينطقون ولا يؤذنوا لهم فيعتذرون يوم الطامة يوم الصيحة يوما عبوسا قمطريرا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم الدامومة يوم الزلزلة يوم القارعة يوم فيه ترجف مواقع الجبال وحلول النكال وتعجيل الزوال يوم الصيحة والدرك يوم فيه تشيب الولدان ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق الله العظيم. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ukhwah muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita sama-sama menyelami maksud ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda dengan penuh amanah, dengan penuh tabligh, dengan penuh fatonahnya menyampaikan kepada kita tanpa meninggalkan walaupun dengan satu ayat. Hadis Qudsi yang bermaksud, wahai sekalian manusia, seperti hadis-hadis yang telah terdahulu, Allah Subhanahu wa taala akan memulakan hadisnya dengan menyeru nama manusia, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam. Bermakna hadis ini bukanlah untuk binatang. Allah Ta'ala tak sebut ya hayawan, Allah Ta'ala tak sebut ya jibal, Allah Ta'ala tak sebut ya nabat, wahai tumbuh-tumbuhan. Tetapi Allah sebut ya bena Adam, wahai anak cucu Adam. Untuk siapa? Untuk kita yang bernama anak cucu Adam. Anak cucu Adam ini adalah manusia lah. Lalu diartikan dengan penuh mafhumnya, wahai sekalian manusia. Maka sesiapa yang merasa dirinya manusia, belajarlah hadis ini dan selami serta beramallah dengannya. Apa firman Allah? Kalau hadis-hadis Qudsi ini kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita dalam nada yang merayu,
Dan kadang-kadang Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita dalam nada yang keras. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala memberi peringatan atau firman kepada kita dalam nada yang menempelak ataupun dalam bahasa mudah kita faham, Allah perli kita. Dan kadang-kadang dalam hadis kursi ini juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi nasihat dengan penuh kelembutan. Kerana manusia itu sifat yang bermacam-macam. Ada yang jenis kerah, nak kena maki amput, baru dia ingat cakap. Ada yang jenis kerah, tapi tak boleh marah kat dia darah. Kena pujuk-pujuk dia, baru dia mau ikut. Ada yang jenis kerah, tapi kena campur dua-dua tu. Itu sifat kita. Macam kita ketahui perangai kita. Aku kalau kata ajak aku cengeng-cengeng, aku tak pergi dah. Terus tak kerti. Kalau kata cara lembut boleh. Ada orang yang cara lembut tak boleh. Begitulah cara pendidikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, iaitu dengan berbagai cara. Ada satu ketika Allah Ta'ala bersifat dengan keras di antara firman-firmannya. Kalau kita tengok permulaan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hadis hari ini, iaitu Allah Ta'ala mengajak kita. Katanya, wahai sekalian manusia, lihatlah kepada dirimu dan kepada sekalian makhlukku. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajak kita membandingkan diri kita yang bernama manusia, bernama makhluk manusia, atau dalam erti kata Ibnu Adam, anak cucu Adam ni, dia suruh kita bandingkan diri kita dengan makhluk-makhlukku. Adakah manusia itu bukan makhluk? Manusia juga adalah makhluk, tetapi dimaksudkan oleh Allah Ta'ala di dalam hadis ini, yang dikatakan dengan makhlukku ini, yang selain daripada manusia, makhluk mana lagi? Iaitu diantaranya bulan, bintang, matahari, planet-planet yang jauh-jauh, yang dekat-dekat yang kita nampak, gunung ganang, bukit bukau, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, sama ada binatang yang melata di muka bumi ataupun yang berenang di dasar lautan atau yang terbang di udara atau yang tak nampak di pandangan mata, termasuklah kuman COVID-19 juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesemua tu lantas dengan penuh hikmah, dengan penuh lemah lembut, Allah Ta'ala mendidik kita daripada hadis kursi ini, iaitu mengajak kita melihat, membanding. Kita bandingkanlah diri kita dengan makhluk-makhluknya yang lain, yakni yang selain daripada manusia. Baik ikhwan muslimah yang dirahmati Allah, suka saya mengajak kita sama-sama membandingkan diri kita dengan makhluk Allah yang paling kecil sekali, semut. Kita bandingkan kita manusia dengan satu makhluk Allah yang paling kecil, yakni semut. Yang mana Allah Ta'ala juga memperbandingkan semut itu di dalam Al-Quran dengan meletakkan satu surah, nama surah An-Naml. Surah apa? Surah semut. Kenapa semut itu diperbandingkan dalam Al-Quran? Allah Ta'ala nak suruh kita fikir. Semut pun ada kisahnya. Lalat pun ada kisahnya. Ankabut, surah Ankabut, laba-laba ada kisahnya. Itu semua adalah makhluk-makhluk halus yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala biarkan melata bertebaran, hidup bersama makhluk bernama manusia. Dan kata Allah, bandingkan. Baik, kita cuba memperbandingkan dengan makhluk Allah yang lemah, yang bernama Namlatun ataupun Namlun, atau dalam bahasa Melayu kita, semut. Semut adalah sejenis binatang yang lemah. Kalau kita tak pergi kacau dia, dia tak main serang kita. Dia pun tak adalah nak angkat tentera, jom kita pergi serang rumah itu. Dia bunuh anak aku tadi, dia pijak anak aku. Dia nak angkat bala tentera dia nak main bala dendam, tak. Kecuali kalau kita pergi kacau serang dia, dia ketiklah kita. Cuma kadang-kadang Allah Ta'ala hantar masuk ke dalam rumah kita, tumpang makan gula ke, makanan-makanan yang kita tak tutup, yang kita terlalai. Dan kadang-kadang dalam kita bertutup pun dia masuk. Itu di antara ujian-ujian yang Allah Ta'ala hantar. Dan kita nak tengok kelebihan dia. Kelebihan semut, yakni yang pertama sifat disiplin dia. Berjalan kalau dah suruh beratok tu, beratok berderet saja berjalan. Kita kalau suruh beratok, memang tak lah. Macam habis sangat pun kalau dia nak taat pun, waktu
dia beratok nak ambil buffet. Tu pun dia punya beletiak lah kak. Yang depan tu cedok lauk banyak sangat. Awak duk pilih lama-lama. Sagi angkat letak dah. Kalau semut ni dia beratok jalan dengan penuh ketaatan. Cuma kadang-kadang ada seekor dua terlepas daripada landasan. Mungkin dengan sebab dia terbau gula. Atau dia terbau makanan. Dia jumpa, dia akan panggil kawan-kawan lain, mari kita angkat sama-sama. Tak makan seorang-seorang. Itu perbezaan dia. Yang kedua, kita rasa kita manusia gagah. Tapi segagah-gagah manusia tidak boleh memanjat dinding seperti semut. Hak duk panjat dinding Spiderman. Yang tu bukan dia. Kita tak boleh memanjat dinding seperti semut yang lemah, yang halus. Dan lagi, sehebat-hebat manusia tidak boleh makan gula saja seperti semut. Pernah dengar semut kencing manis? Tak ada. Kita makan gula lebih akan mengidap kencing manis. Itulah yang dinamakan manusia. Itu kalau dengan semut yang sekecil-kecil makhluk. Okey, kita cuba bandingkan. Sebab Allah Ta'ala suruh bandingkan kita dengan makhluknya. Burung. Burung Allah Ta'ala ciptakan boleh terbang di udara. Kita manusia tak mempunyai sayap. Buat pilah sayap 600 sayap seperti sayap Jibril pun tak mungkin kita boleh terbang kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kalau dengan makhluk burung. Kelebihan yang dimiliki kita ni, kalau kata nak naik tangga lebih daripada 100 yang nak tangga pun dah kita tak mampu. Tu selepas orang buat tangga. Awak dia tak buat lift, awak dia tak buat eskalator, macam-macam lah. Rungutan demi rungutan. Itu dengan makhluk yang kecil-kecil. Kalau kita nak bandingkan diri kita dengan anak berudu pun sudahlah. Makhluk Allah Ta'ala. Anak berudu, anak katak. Dia hidup dalam air, dia boleh berenang sampai tumbuh kaki. Kita jangan kata sampai tumbuh kaki. 5 saat pun belum tentu kita dapat bertahan di dalam air dengan tidak ada udara. Itu kalau dibandingkan dengan binatang yang kecil-kecil. Apatah lagi dengan binatang yang besar-besar. Yang seperti mana yang hidup di dasar lautan. Itu makhluk-makhluk Allah. Tetapi apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu di sini? Kenapa Allah Ta'ala suruh kita bandingkan dengan makhluknya yang lain? Seperti mana matahari. Allah Ta'ala kata, hang bandingkan dengan apa? Kebiasaan kita ni manusia akan memperbandingkan cantik seperti bulan. Seperti Jabir bin Samurah memperbandingkan keindahan, kecantikan Nabi SAW dengan bulan. Pasal apa Jabir bin Samurah tidak membandingkan keindahan Nabi dengan matahari? Sedangkan bulan tu sebenarnya tak bercahaya, bertumpuk lagi. Matahari ini dia bercahaya, bulan bercahaya daripada biasan matahari. Matahari ini dia lagi cantik daripada bulan. Kenapa tak dibandingkan keindahan wajah Rasulullah itu dengan matahari? Kan Jabir bin Samurah kata, satu hari, satu malam aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam bulan purnama dalam berpakaian merah. Kulihat kepada wajah baginda, kulihat kepada bulan, lantas ku pandang lagi kepada wajah baginda, ku pandang lagi kepada bulan, dan ku dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih indah. Kenapa dibandingkan dengan bulan, tidak dengan matahari? Kerana matahari kita tak boleh tengok dengan mata. Tidak? Bulan kita boleh pandang dengan pandangan mata. Kita nampak keindahan dia. Walaupun matahari itu indah, tapi kita tak boleh pandang. Hebat mana manusia menggunakan sepasang mata yang Allah Ta'ala ciptakan, tidak boleh terus memandang kepada cahaya matahari. Jangan kata nak pergi, nak pandang pun tak boleh. Hebatkah makhluk bernama manusia? Tak hebat. Ini Allah Ta'ala nak suruh kita bandingkan betapa lemahnya makhluk bernama manusia. Tetapi kalau kita tengok daripada surah At-Tin, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan daripada ayat 4 hingga 6, manusia itu adalah seindah-indah kejadian. Walaupun selepas kita banding, kalau kita nak banding dengan binatang pun kita kalah dibandingkan dengan
benda pun kita kalah, dibandingkan dengan bulan bintang kita kalah, dibandingkan dengan bukit bukau kita kalah. Tetapi kenapa manusia itu Allah Ta'ala sebut dalam kita tewas berbagai ujian dengan binatang-binatang tersebut, dengan benda-benda tersebut, dengan tumbuh-tumbuhan tersebut, tetapi manusia adalah seindah-indah dan sesempurna kejadian kerana kita ada akal. Kita ada akal. Itulah yang membezakan kita. Daripada akal kita lah kita boleh menyelam di dasar lautan, kita boleh menyelam dalam air. Daripada akal dia cari oksigen, dia boleh berenang. Daripada akal manusia dia boleh terbang, dia naik kapal terbang. Daripada akal manusia dia boleh panjat tembok, dia boleh panjat gunung. Sebab apa? Sebab akal. Akal itu mengindahkan kejadian manusia. Tetapi ada satu makhluk yang tak dapat kita nak tandingi kelebihannya, makhluk Allah yang bernama malaikat. Malaikat adalah seindah-indah makhluk yang tidak ada jantinanya, tidak ada dosanya, tidak ada pernah melakukan kesalahan, tak lapar, tak dahaga. Hanya yang ada adalah akal semata-mata, tidak dibekal dengan nafsu. Tetapi kita manusia diperindahkan, diperelokkan satu lagi dengan nafsu. Jadi sehebat mana pun yang ada dalam diri kita ini, kita ketahui kita tak boleh lawan dengan makhluk Allah yang lain. Kita masih lagi lemah. Keindahan kita itu dengan sebab dikurniakan akal dan nafsu. Dan kita jangan lupa daripada ayat 4 hingga 6 tu Allah Ta'ala juga sebut, kadang-kadang dengan seindah-indah kejadian itu boleh menjadikan dia asfala safilin, serendah-rendah martabat, apabila akal dan nafsu itu tidak dicorak dengan sebaik mungkin. Kata Allah lagi, jika engkau mendapati seseorang yang lebih mulia dari dirimu, maka pindahkanlah kemuliaannya itu kepada dirimu. Kalau dapat, kalau kamu jumpa, kalau kamu temui di antara makhluk-makhluk yang kamu bandingkan itu lebih mulia daripada dirimu, hang ambil kemuliaan dia. Pindah kepada diri kita. Kita tak boleh tangkap ikan, kita tengok tang mana, macam mana wahai ikan, hang boleh bernafas di dalam air dengan begitu lama seumur hidup. Sedangkan aku manusia hanya boleh melata di daratan. Tak boleh nak pergi guna insang dia ke, tak boleh nak memindahkan kemuliaan dia, meletakkan kepada diri kita kerana kekurangan demi kekurangan yang terdapat dari kita. Tu kata Allah, kalau hang boleh pindah, pindahlah. Tak boleh, nescaya kita tak mampu. Kalau kita tengok TV yang cerita Aquaman tu, itu semua cerita pembohong lah. Hak yang duk terbang Superman, itu keinginan manusia untuk memindahkan kemuliaan yang ada pada makhluk lain kepada diri. Dia tak mampu. Sesungguhnya kita tak mampu. Hebat macam mana pun, kita takkan berupaya. Hanyalah cita-cita manusia untuk menjadi sedemikian. Tetapi Allah Ta'ala habang dekat kita. Jika tidak, muliakanlah dirimu dengan bertaubat dan beramal yang baik. Kalau dah kita tak boleh nak ambil kemuliaan pada makhluk-makhluk yang lain untuk dipindahkan kepada diri kita, tapi kita ada dua benda yang tak ada pada makhluk selain daripada manusia. Apa dia? Pertama, hendaklah kita bertaubat. Di sini Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, manusia seperti kita ini memang tak lepas daripada melakukan dosa, melakukan kesalahan, kesalahan demi kesalahan yang selalu kita lakukan. Maka kemuliaan daripada dosa yang pernah kita buat itu, cara kita memuliakan diri kita, yakni dengan bertaubat. Bertaubat ni bukan kata sembrono, aku nak taubat dah, aku dah taubat dah, tak boleh nak. Bertaubat ini ada cara dia, ada konsep dia. Berulang kali saya ajarkan daripada lafaz taubat, sama ada lafaz secara bahasa Arab ataupun di dalam bahasa Melayu. Lafaz dia, kemudian menyesali perbuatan dia. Kemudian yang ketiganya, tidak akan mengulangi perbuatan itu sampai bila-bila dia takkan mengulangi perbuatan itu. Tapi kalau taubat, esok buat pula, hari ni dia taubat, esok buat pula, itu tidak lagi dinamakan taubat.
Dan bertaubat itu hendaklah diiringi dengan amal yang soleh. Baik. Amal yang soleh ini, cara kita nak beramal dengannya, kenalah dengan berilmu. Kalau tak ada ilmu, kita tak boleh beramal. Nah, amal tanpa ilmu itu adalah sesat. Kita tahu apabila kita nak beramal, walaupun sekecil-kecil amalan, perumpamaannya amalan yang kita nak lakukan, yakni dengan berzikir. Hak yang ringan di lidah, seperti mana zikir la ilaha illallah disebut oleh baginda Nabi SAW, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir maka ketahui olehmu adalah la ilaha illallah. Dengan cara kita tak payah menggerakkan bibir mulut, namun boleh melafazkan kalimah tauhid ini. Tapi kalaulah orang yang tidak ada ilmu, maka dia tidak akan boleh beramal dengan zikir sedemikian, tak tahu daripada mana nak mula. Macam mana cara nak mula, kalimah tu nak keluar daripada mana, kalimah lam keluar daripada mana, kalimah ha keluar daripada mana. Kena ada ilmu baru boleh beramal soleh. Oleh dengan sebab itulah saya sedar ukhuwah-ukhuwah muslimah sekalian, adalah di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk selalu istiqamah dalam menuntut ilmu, selalu belajar menuntut ilmu, selalu menajak orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah, kehebatan yang terdapat pada diri ukhuwah muslimah ini amatlah dipuji. Seperti mana yang disebut, amalan soleh ni termasuklah di antaranya ialah menuntut ilmu. Kelebihan menuntut ilmu ini amat banyak, dan salah satu di antaranya saya ceritakan satu kisah yang mana seorang waliullah Ta'ala, sebelum dia menjadi waliullah Ta'ala, dia adalah seorang penggali kubur, yang mana tugas dia seumur hidup dia, kerja dia gali kubur. Kita tahu orang gali kubur ni bukanlah smart. Takkan dia nak pakai necktie ikut pergi ke tanah perkuburan. Takkan dia nak bawa pen, dia nak file kot dia nak pergi tanah perkuburan. Dah tentulah dia berkawan dengan cangkui, dengan lumpur, dengan tanah. Hal keadaan diri dia selalu comot, berlemah. Kemudian cara Allah Ta'ala nak bagi pendidikan kepada dia, tak perlukan kelulusan. Nak kerja penggali kubur ni tak payah ada diploma, tak payah ada kelulusan yang tinggi. Kemudian satu hari, bila mana dia didatangi oleh seorang wanita. Wanita ni main dekat dia. Wahai si penggali kubur, saya tak tahu nama dia, maaf puan-puan. Aku minta padamu gali satu lubang kubur. Gali satu lubang kubur. Untuk siapa? Untuk anakku. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Untuk anak lelaki. Lepas tu penggali ni pun gali kubur ni. Kemudian kita tahu kubur orang kisah ni berlaku di Damsyik. Kubur mereka ni jenis bila dah gali, di dalam tu dia luar lapang seperti mana perkuburan Maklah. Mereka akan susun mayat dalam tu. Jadi dia pun masuk dalam tu, bila mana jenazah sampai, dia nak pergi letak di tempat pembaringan untuk si mayat ni. Tiba-tiba yang dia nampak, seekor kuda dengan penunggang yang hebat, laju ambil mayat tu, bawa pi. Jadi dia tak duduk pada tempat persemadian yang disediakan. Sebaliknya dia dibawa pergi oleh seorang penunggang kuda yang hebat. Heran kau ni. Lepas tu dia pun naik. Si ibu tanya, macam mana? Tak ada, dia kata. Mana pi? Dah dibawa pergi. Alhamdulillah, dia rasa senang hati.
Selang beberapa bulan, sebulan dua lebih kurang macam tu, sekali lagi dia main jumpa penggali kubur. Dia bagi tahu satu lagi ruang untuk anak dia juga. Mati lagi satu. Kali ni perempuan. Jadi kawan ni pun buat macam yang sama tadi. Siapkan tempat semadi. Kemudian bila sampainya jenazah, hendak diletakkan di tempat penyemadian yang telah disediakan, datang lagi seekor kuda bersama dengan penunggang yang hebat. Sambut jenazah tu. Apabila jenazah turun ke liang, terus penunggang itu sambut jenazah tu lalu dibawa pergi dengan kuda dengan lajunya, lantas hilang dari pandangan. Subhanallah, dia jadi takut. Si penggali jadi takut. Apabila peristiwa ini berlaku selama 2 kali berturut-turut bagi keluarga si ibu perempuan ini juga, dia pun naik dengan keadaan puncak lesi. Dia bertanya kepada si ibu perempuan tu, apa dia cerita sat dekat aku, apa kelebihannya. Lalu si ibu pun menceritakan. Dia kata, kedua-duanya anak aku. Yang mati awal itu lelaki, yang kedua itu perempuan, kedua-duanya putera dan puteri milikku. Cuma si adik yang mati awal itu adalah seorang penuntut ilmu, sedang belajar ilmu. Tiba-tiba dia sakit, mati. Maka orang yang mati di dalam menuntut ilmu itu, seperti mana yang diceritakan di dalam beberapa hadis Nabi SAW, banyak sangat kelebihan. Diangkatkan rohnya belum sampai menjejak ke bumi. Dibawa rohnya pergi ke alam Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Arash. Dia kata itu adalah seorang penuntut ilmu. Dan kematian yang kedua itu juga adalah si kakak. Kakak ni tak mengaji, tak menuntut ilmu, tapi kakak itulah yang duk biaya adik mengaji. Kakak itulah yang duduk, kerja kakak tu potong kayu, ambil upah memotong kayu. Cari kayu api, potong, jual. Daripada upah itu yang dimiliki oleh si kakak, kemudian diberikan kepada adik sebagai perbelanjaan untuk menuntut ilmu. Maka dengan sebab itu kemuliaan dimiliki oleh kedua-dua anak perempuan. Kedua-dua anaknya lelaki dan perempuan yang telah pun mati. Hanya kerana perbezaan seorang menuntut ilmu, seorang lagi membiaya menuntut ilmu. Masya Allah. Ini kelebihan dia di atas keikhlasan si penuntut dan keikhlasan seorang pembiaya. Dan saya percaya serta mengaku puan-puan ukhwah muslimah semua terlibat dalam perkara sedemikian. Kita ikhlas di dalam menuntut ilmu, kita ikhlas di dalam pembiayaan. Kita nak bela anak-anak kita, kita sarah anak-anak kita, tak kiralah ilmu apa selagi dia tak belajar ilmu syirik, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang boleh kita bawa sampai ke akhirat. Apabila selah dengan amalan yang soleh. Itu beza dia. Yang membezakan di antara kita dengan makhluk lain. Sebab berulang kali Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, aku tak pernah pandang kepada jisim, tubuh badan, kecantikan, kekayaan, ketinggian pangkat kamu, tetapi aku pandang pada hati-hati kamu. Itu beza dia. Sebab kita ada hati. Hati kita dididik oleh dua lagi benda yang Allah Ta'ala bagi, nafsu dan akal. Itu beza kita dengan makhluk yang gah, yang Allah Ta'ala suruh pandang kepada bulan, bintang, matahari, pandang kepada gunung ganang yang tinggi-tinggi, pandang kepada pokok yang berusia ribuan tahun, pandang kepada binatang yang hebat terbang di awan, yang berenang di lautan, yang berlari laju. Tetapi yang membezakan kita dengan makhluk-makhluk dia yang hebat itu adalah akal. Yang mana akal itu menuntun, memimpin hati kita. Dan hati kita itu memerintah anggota kita untuk melakukan amal soleh. Itu beza dia. Kita tahu kita masing-masing ada hati, kita masing-masing ada akal, kita juga ada ilmu. Maka kita tuntunlah ilmu kita ini dengan sebaik mungkin. Kita tuntunlah
hati kita ini dengan sebaik mungkin. Kita tuntunlah anggota kita ini dengan sebaik mungkin untuk amalan yang soleh. Itu perbezaan. Boleh tak kita jadi mulia? Dan memang Allah Ta'ala mengakui kita paling mulia. Kita paling mulia. Dengan anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, iaitu akal dan nafsu, daripada akal memimpin kita untuk bertaubat dan juga beramal soleh. Baik, bila ditanya kepada kita, apakah amalan soleh yang kamu lakukan sepanjang hayat kamu? Ini pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia amalan soleh ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah apabila kamu mendirikan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, memberi zakat, apabila kamu mampu menunaikan haji dalam kemampuan kamu dari segi perbelanjaan dan aman perjalanan, maka itu sudah dikatakan kamu beramal soleh. Baik, kita perhati balik diri kita. Checklist kita ada. Bila checklist kalimah syahadah cantik, hari-hari aku kata sembahyang 5 waktu alhamdulillah. Puasa Ramadan sentiasa dinanti-nantikan, sentiasa dihitung countdown. Lebih kurang dalam 69-68 hari lagi Ramadan nak main. Kita menghitung hari. Itu tanda orang merindui Ramadan. Kemudian apa lagi? Berzakat. Kita berzakat. Baru ni berjujur-jujur zakat sahabat-sahabat pakat. Bayar, masing-masing boleh keluar KWSP. Walaupun 5,000 saja, tapi berlumba-lumba nak bayar zakat. Kalau dia tak boleh keluar, dia pesan kepada saudara. Sentiasa berpesan-pesan dengan kebaikan. Keluar zakat, keluar zakat. Cari fakir miskin, Masya Allah. Hebat. Kita ada. Haji, yang telah sampai, yang telah dipanggil, sampai seru, dapat cuma tersudah saja yang tak boleh buat haji. Cek dia, aku ni orang yang beramal soleh. Bolehkah kita duduk dalam keadaan bersenang diri? Aku ni dah konflik dah. Dah cukup dah amalan soleh yang aku buat. Tak cukup, tak cukup ya Allah. Lagu mana lagi nak bagi cukup? Biar diri rasa tak cukup. Biar diri rasa tak betul. Biar diri kita rasa berdosa. Selalulah cari Allah. Selalulah mencari Allah. Dalam apa situasi, sebutlah nama Allah. Panggillah Allah. Nescaya hati kita akan tenang. Dalam kesempitan, kesusahan, masalah yang menghimpit diri, sebutlah Allah sedalam-dalamnya. Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Terus daripada hati. Nescaya Allah akan campakkan sejuta ketenangan yang takkan dapat kita miliki di mana-mana. Itu dia kelebihan yang dikatakan antara kita dengan makhluk yang selain daripada manusia. Boleh tak kita angkat diri kita menjadi lebih hebat daripada mereka? Boleh. Dengan bertaubat dan beramal soleh. Okey, saya nak kembali kepada cerita si penggali kubur tu. Apa jadi pada dia? Serta-merta dia tinggalkan pekerjaan dia sebagai penggali kubur. Walhal dia dah tua. Dia dah tua. Dia ketahuan tak mau kerja dah. Aku nak pergi menuntut ilmu. Dah tua dah, nak pergi belajar apa lagi? Aku nak pergi menuntut ilmu. Kerana dengan menuntut ilmu, boleh mengangkat darjat kita. Boleh mengangkat darjat kita dengan setinggi-tinggi darjat. Sebab dia menyaksikan sendiri macam mana dua orang anak si perempuan itu dibawa pergi oleh seekor kuda dan penunggang yang hebat. Hanya kerana menuntut ilmu. Masya Allah. Perempuan ukhwah muslimah yang dirahmati Allah. Kalian adalah di antara yang sedemikian. Mudah-mudahan saya juga bersama dengan perempuan nanti insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Idaman kita adalah syurga Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala kata, kalau ada hari-hari yang minta masuk syurga, maka kata Allah, aku malu untuk tidak beri kepada kamu. Mintalah. Walaupun malu, saya kata mintalah, ya Allah. Wa adkhilna jannata ma'al abrar.
Bawalah kami masuk syurga bersama dengan orang-orang yang baik. Bermakna kita ni tak berapa nak baik lah. Kita nak masuk orang yang baik. Sebab orang yang baik boleh masuk syurga. Kita tak berapa nak baik. Aku tak berapa baik, ya Allah. Tapi aku nak masuk syurga. Wa adkhilnal jannata ma'al abrur. Aku nak masuk syurga dengan orang-orang yang baik. Sebab kita tahu syurga itu takkan dimasuki oleh orang yang tak baik. Maka kata Allah, jika sehari 5 kali hamba aku itu memohon benda yang sama, aku malu untuk tidak memakbulkan doanya. Itu yang kita sebut. Yang kita baca doa. Ya musabbibal asbab. Ya fatihal abwab. Ingat lagi kan doa tu? Kita baca sama-sama. Ya musabbibal asbab. Ya fatihal abwab. Ya qadiyal hajat. Ya sami'al aswat. Itu semua kita suruh Allah. Dengarlah aku ya Allah. Bukalah pintu taubat pada aku ya Allah. Kabulkanlah doa aku ya Allah. Kita nak jadi orang yang najihin. Orang yang berjaya. Itu kemuliaan yang boleh kita perolehi. Hebat nak manusia tu? Hebat. Hak mula-mula tadi bila kita nak banding kita terus dengan binatang, kita rasa memang kita gagal lah. Kalau kita lawan lari dengan kucing kan, pun kalah lah. Dia cup, dia pacak pi. Kita ni baru nak tersengit-sengit, terherot-herot. Itu ceritalah budak-budak. Itu pun dah kita kalah. Tetapi bila kita bandingkan kemuliaan yang Allah Ta'ala letak, iaitu dengan beramal soleh, maka manusia itu jauh lebih hebat. Kerana syurga itu disediakan untuk manusia. InsyaAllah. Baik. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, jika engkau merasa dirimu mulia, maka ingatlah nikmat Allah atas dirimu dan perjanjian yang telah dijanjikannya kepadamu tentang hal tersebut ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami mematuhi. Sami'na wa ata'na. Baik, kata Allah, kalau kita rasa diri kita mulia, kita kena ingat satu perjanjian. Kita pernah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana kita di dalam rahim ibu kita. Perjanjian yang pernah kita janji kepada Allah Ta'ala apabila ketika dibacakan tentang rezeki kita, dibacakan tentang jodoh kita, dibacakan tentang ajal maut kita, dibacakan tentang amanah kita. Maka ketika itu kita berjanji dengan Allah, kita akan memikul amanah itu dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Kami dengar, kami patuh. Kita dah berjanji dengan Allah. Apabila kita hadir ke muka bumi ini sebagai manusia yang pelupa, kadang-kadang kita dengar, kita tak patuh. Kita mendengar, kita tak mematuh. Dan ketika itulah kita melakukan dosa demi dosa demi dosa. Lantas dengan rahmat Allah Ta'ala buka pintu keampunan dengan seluas-luasnya. Kita kembali kepadanya. Allah yang Maha Pengampun mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita kerjakan. Walaupun kita datang kepada Allah dengan membawa dosa setinggi langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Seluas lautan. Sedalam lautan. Kita bawa dosa. Dan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Andainya taubat kita itu taubatan nasuha kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang, bukan kerana hendak menunjuk-nunjuk, hendak riak dan sebagainya. Itu perjanjian yang telah kita ikatkan kepada Allah. Kata Allah, hampa ingat balik janji. Kalau hampa rasa hampa mulia, hampa ingat balik janji. Kalau kita belajar, kita tahu kita berjanji dengan Allah. Tapi kalau kita bukan penuntut ilmu, kita nanti tanya, bila aku berjanji dengan Allah? Pernahkah aku berjanji dengan Allah? Kita akan masing-masing tertanya-tanya. Hakikatnya, kita manusia ni, daripada asal awal kejadian kita telah pun disebut. Kita dalam pemeliharaan, dalam pemerhatian Allah Azza wa Jalla yang tak pernah tidur, yang tak pernah lalai, yang tak pernah mengantuk sikit pun. Daripada alam azali kita telah pun dipelihara. Sampai hari ini masih lagi dipelihara. Sampai bila? Sampai mati. Sampai bangkit pula. Sampai ke syurga atau ke neraka. Masih lagi di dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu janji. Kita kena tahu. Janji yang telah pun kita meterai, yang kita terlupa. Ketika mana kita bersenang-lenang dengan
hiasan dunia ataupun nikmat dunia yang bersifat sementara. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala lagi, dan takutlah akan Allah daripada takut hari kiamat, hari Taghabun. Kalau tengok tulisan Rumiyah Taghabun, hari Taghabun. Kita ada surah Taghabun. Surah Taghabun, surah yang ke-64 di dalam Al-Quran. Apa dia maksud Taghabun ni? Yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan beberapa kisah At-Taghabun di dalam Al-Quran itu hari yang akan dibukakan segala kesalahan. Taghabun ni maksud dia hari akan dibukakan segala kesalahan. Satu kesilapan pun dia takkan sembunyi. Walaupun paling sikit tu yang katakan binatang, kata Rasulullah, binatang, apabila Nabi SAW ditanya, adakah binatang juga akan dibalas perbuatan yang baik dan perbuatan buruk mereka? Ya, kata Nabi. Termasuklah 2 ekor burung ciak. Burung ciak ni burung ciak rumah yang halus-halus besar-besar ni tu. Bergaduh. Berebut markah ke, berebut makanan ke, tak tahu, bergaduh-gaduh mati satu. Di akhirat nanti, pada hari Taghabun, Allah Ta'ala bangkit balik. Kedua-duanya akan bergaduh balik. Dan yang kalah tu akan menang. Yang menang itu akan kalah. Itu akan dibukakan segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi jangan lupa apabila kita bertaubat, saat kita mengucapkan lafaz astaghfirullahalazim, ulang tayang balik segala dosa yang pernah kita lakukan yang terdahulu. Kadang-kadang yang tak sedap, ma'alim tu, aku tak tahu. Malandaklah, aku tak tahu terus. Aku lupa. Tolong ya Allah ampunkan. Aku tak sedap. Minta pada Allah Ta'ala untuk dipadamkan agar tidak dibentangkan pada hari Taghabun ni. Takut kerana pada hari Taghabun itu akan dibukakan kesalahan. Kemudian datang satu hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Qatadah. Ka'ab bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, macam mana cerita orang yang masuk ke syurga? Mereka ni boleh tahu tak mereka pernah dizalimi di dunia? Biasanya orang yang akan ke syurga ni kebanyakan orang yang pernah dizalimi. Zalim kita faham, berulang kali kita cerita. Apa maksud zalim? Zalim ialah seseorang yang diiniayai sama ada perbuatan dan juga perkataan dan juga pengakuan. Maksud dia, kalau kata dia tak kata, kita kata dia kata, itu kita menzalimi dia. Kalau dia tak buat, kita tuduh dia buat, itu kita menzalimi dia. Kalau dia tak mengaku, kita kata dia mengaku, itu kita menzalimi dia. Fitnah. Itu di antara zalim. Kata Rasulullah SAW, di syurga nanti Allah Ta'ala akan letak satu lubang. Yang mana lubang itu akan terus dapat melihat, ahli syurga akan melihat orang yang pernah menzalimi dia azab di dalam neraka. Baik, Allah Ta'ala akan kata, hang nak tengok sekian-sekian orang yang pernah buat hang macam ni, ambil tengok apa yang jadi. Ahli syurga akan tengok melalui lubang tersebut apa yang diperoleh, apa yang didapati. Orang yang pernah menzalimi dia itu disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Kalaulah kita lah ni, kita nanti kata, ambil padam muka hang. Tetapi Nabi SAW menyebut di sini, ahli syurga ni orang yang baik-baik, bukan macam kita lah. Apa yang dia kata? Ya Allah, ampunkanlah dosa dia, dia tak tahu begini azabnya. Ya Allah, aku ampunkanlah dosa orang yang pernah menzalimi aku itu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dia. Apa kata Allah? Dia tak pernah insaf pada dosa dia. Untuk apa diampuni dia? Dia tak pernah minta ampun pun. Dekat hang pun dia tak pernah minta ampun. Dekat aku pun dia tak pernah kata apa. Jadi kalau kata hang boleh tengok, itulah azab yang diterima olehnya, oleh kerana sifat menzalimi. Masya Allah. Masya Allah. Itu dinamakan apa? Taghabun. Apa maksud taghabun?
hari yang akan dibentang, dibukakan segala kesalahan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi, hari apa lagi? Hari Al-Haqqah. Al-Haqqah ada nama surah kan? Betul tak? Saya tahu. Ukhuwah muslimah ni semua tahfiz Quran. Al-Haqqah adalah surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau tadi surah Taghabun ayat ala sawab, mudah-mudahan betul, ayat 64. Dia mempunyai 18 ayat, tak banyak. Kalau surah Al-Haqqah, dia surah yang ke-69. Nah, dia ada 62 ayat. Perempuan boleh rujuk di dalam Al-Quran. Apa maksud Haqqah ni, apa maksud? Pasti berlaku. Kata kitab lain, kami pun sedia dengan kitab-kitab. Kata dia buat belajar kitab lain. Ada khilaf tu. Ustazah? Ada khilaf tu. Mohon maaf nah. Okey. Al-Haqqah ini apa maksud Haqqah? Iaitu hari yang pasti berlaku. Ini nama kedua di antara nama hari kiamat nah. Sebut main itu. Ada nama Taghabun, ada nama Haqqah. Haqqah ni iaitu pasti berlaku. Ini satu peringatan azab yang mana pernah berlaku kepada kaum Ad, kaum Samud. Ingat balik, peringat balik. Kaum Ad ni kaum Nabi apa? Kaum Nabi apa? Siapa ingat balik? Okey, tak apa, tak ingat, tak apa, tak berdosa. Kita saling ingat memperingati. Kaum Ad ni kaum Nabi Allah Hud. Kaum Samud kaum Nabi Allah apa? Soleh. Alhamdulillah solehahnya anak-anak muridku. Okey. Kaum Ad adalah kaum Nabi Allah Hud. Kaum Samud kaum Nabi Allah Soleh. Dan kemudian dan kaum-kaum yang lain lah. Dan kaum-kaum yang lain lah. Mereka itu diperingatkan oleh Nabi-Nabi. Kalau kata Nabi Allah Hud memperingatkan. Dia sebut Haqqah, masa tu dia tak sebut kiamat. Dia sebut Haqqah. Waktu kita tahu kaum Nabi Allah Hud dan Nabi Allah Soleh ni dekat. Kalau kita tengok susunan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Hud ni keturunan Nabi Allah Hud mai daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Daripada keturunan Sam bin Nuh. Datangnya Nabi Allah Hud alaihi salam, dan dalam tempoh yang terdekat itu juga datangnya Nabi Allah Soleh alaihi salam. Menghadapi dua kaum, kaum Ad dan kaum Samud. Kaum ini diceritakan di dalam beberapa hadis-hadis. Dia pun mempunyai tubuh badan yang besar-besar. Sebab tu dia pun boleh pahat gunung ganang menjadi tempat tinggal. Dia pun besar. Kekuatan, kelebihan Allah Ta'ala bagi menyebabkan bila mana manusia ni, bila Allah Ta'ala bagi semua ada dekat dia, dia angkuh. Lantas dia tak mencari Allah sebagai ma'bud yang patut disembah. Maka dia ukirlah bongkah-bongkah batu yang besar dijadikan berhala. Kaum Nabi Allah Hud adalah kaum yang pertama menyembah berhala yang diukir sendiri dengan tangan. Padahal kebijaksanaan mengukir itu Allah yang bagi. Apabila Nabi Allah Hud mengancam mereka dengan Al-Haqqah, Mal-Haqqah, iaitu hari yang pasti berlaku. Dia pun mengejek-ngejek. Bila nak jadi? Tak jadi-jadi pun. Macam lah kalau kita kata, nak kiamat dah. Bila nak kiamat? Tanda je duk main, tak kiamat-kiamat pun. Kita mati dulu kot baru kiamat. Jangan angkuh wahai manusia. Sekali lagi pun boleh berlaku. Sebab dia haqqah. Dia pasti berlaku. Jadi apabila keangkuhan mereka itu, maka Allah Ta'ala menghantarlah ribut. Hantar ribut. Hingga menerbangkan, walaupun dia besar-besar, terbang dengan mereka runtuh gunung ganang, bukit bukau, semua runtuh. Itu di antara yang disebut apa dia? Hari Al-Haqqah. Kemudian hari yang lamanya 50,000 tahun. Allahu Akbar. Lamanya nak duduk 50,000 tahun. Di mana yang kita duduk 50,000 tahun tu? Di alam mahsyar. Di padang mahsyar 50,000 tahun. Bukan 5 minit puan-puan. Bukan 50 minit. Bukan 5 jam. Bukan 5 hari.
bukan 5 bulan. Tetapi 50,000 tahun kita akan duduk untuk diperhitungkan amalan kita sama ada amalan baik dan amalan buruk. Lamanya, lama azab di padang mahsyar ya Allah. Sakitnya ya Allah. Kita tak ada kasut no. Kita tak ada payung. Kita tak ada pakaian. Kita tak ada siapa-siapa. Kita hanya ada amalan yang kita bawa. Panas dan pedihnya berada di mahsyar. Lama mana ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, 50,000 tahun lamanya Allah. Lamanya ya Allah. Kita pergi klinik, pergi pukul 8 pagi, balik pukul 12 tengah hari. Dia cerita tu lah seminggu. Lama lah sungguh pergi klinik. Pergi pukul 8, 12 baru boleh balik. Aku dah tak makan apa putih dah mata-mata. Tu duduk di dalam tempat, di bawah naungan bumbung. Ada kipas orang buka, orang bubuh TV lagi bagi tengok. Pasal dia tunggu 4 jam pun dia boleh tiap. Apatah lagi ya Allah mahsyarmu 50,000 tahun ya Allah. Lamanya dalam keadaan kita tak berpakaian. Kita sakit. Takutnya Allah. Takutnya ya Allah. Dan kemudian kata apa lagi? Allah Ta'ala suruh kita takut lagi. Pada hari apa? Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari yang mereka tidak bercakap dan tidak diizinkan bagi mereka. Kita terhalang, tak boleh bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu hari dipeterikan mulut-mulut kita. Masing-masing duduk terdiam, tak boleh kata apa. Kalau lah ni punya mengata lah, tak berhenti-henti. Punya bercakap lah. Dah ada mulut, nak bercakap lah. Kan? Dia berbunyi lah macam-macam bunyi. Tak percaya, cuba buka sound. Cuba tekan mute tu balik, buka sound dalam ni. Pakai dengar lah. Sekejap lagi lepas ni kita pakai tekan. Kita akan dengar. Benda boleh bercakap. Tapi pada satu hari nanti, kata Allah, kita memang terhalang daripada bercakap. Dan kata Allah lagi, apa dia? Iaitu hari At-Tam. Dia juga ada sebut di dalam Al-Quran. Hari Tamah ni hari apa? Apa maksud Tamah? Tamah ini bermaksud malapetaka yang amat besar. Tidak ada malapetaka yang lebih besar selain daripada keadaan hari kiamat. Tidak ada malapetaka yang lebih besar selain daripada huru-hara di padang mahsyar. Tidak ada malapetaka yang lebih besar kecuali berada di alam barzah. Masya Allah. Kemudian sebut Allah lagi. Hari Sayhah. Sayhah ini jeritan. Diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala kirim dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala sebut. Apabila Habib Bujar. Siapa ingat balik surah Yasin, kita dah pernah terjemah dah. Habib Bujar yang umur 80 tahun. Mai ajak orang-orang Bani Israel menyembah Allah. Tinggalkan penyembahan berhala. Tinggalkan mensyirikkan Allah Ta'ala. Dia buat apa? Berbalin batu dekat dia. Sampai dia mati. Dengan penuh kemurkaan Allah Ta'ala hantar Jibril. Suruh Jibril buat apa? Sayhah. Buat apa? Jerkah. Hampir jerkah. Mati sekampung. Itu dia turun pergi jerkah di kampung tu. Yang ni Sayhah ni dia akan jerkah satu dunia. Mati satu dunia. Itu dinamakan hari Sayhah. Dan kemudian dia kata, dan hari Abus Qamtarira. Siapa ingat? Abusan Qamtarira. Surah apa? Surah apa tu? Ada tu. Kal. Kita tak apa. Saya tahu dah. Saya tahu. Kalau tanya, Ustazah ni tanya cepat-cepat. Orang lain kali tanya wawai. Dia akan mencari. Abusan Qamtarira. Yang mana dia kata wajah-wajah yang sunggul, wajah-wajah yang masam. Nak seronok ke kalau tengok azab dah ada di depan? Boleh ke nak seronok? Boleh kita nak bergelak ketawa ketika mana kita tengok kemalangan depan mata? Tak boleh kan? Itulah Abu Sam Qamtarira. Sebab itulah khilaf
apabila kita bagi salam, kan kita ada sapu muka kan. Ada setengah ulama kata tak payah sapu muka. Ada setengah ulama kata Nabi pernah sapu. Nabi pernah sapu ketika mana dahi baginda terlekat debu ataupun tanah. Kerana baginda sujud bukan kapet macam kita ni, no. Kita dah ada kapet, kita bubuh lagi dengan sejadah kita. Sejadah kita pula lapik dengan sejadah yang tebal. Manalah nak main batu, habuk, debu seperti mana yang terdapat pada wajah baginda. Nabi nanti sapu. Jadi kata kita tak payah sapu pun tak apa. Kalau nak sapu boleh, boleh. Tak salah. Ada satu doa yang diajar oleh ulama. Walaupun Nabi tak buat. Iaitu, Ya Allah, cerahkanlah wajahku, cahayakanlah wajahku, gembirakanlah wajahku di akhirat nanti, di padang mahsyar, pada hari abusan qamtariyah, pada hari semua muka-muka masak, semua orang susah hati. Itu nama kiamat. Dan lagi kata Allah, hari apa? Hari yang tidak memiliki sesuatu, hari yang diri kita tak ada apa, memang kita tak ada apa-apa. Apa yang ada pada diri kita, semua Allah ambil. Allah nanti tinggalkan amalan saja untuk kita. Anak pun tak ada, suami pun tak ada, adik-beradik pun tak ada, siapa pun tak ada. Hanya ada nafsi. Lepas tu yang kata kita pergi cari para nabi semua kata, aku. Aku. Apabila cari lain? Cari siapa? Cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu, berselawatlah tanpa henti, no. Kita nak cari dia, nak cari baginda sallallahu alaihi wasallam di sana. Sebaik-baik zikir selepas daripada la ilaha illallah adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian hari apa lagi Allah Ta'ala sebut? Iaitu semua urusan ketika itu berada di tangan Allah. Hari daimumah. Hari yang kekal selama-lamanya. Hari ini, hari yang takkan kembali lagi. Berapa banyak kita dengar, orang yang mati minta kepada Allah, Ya Allah, bagi aku hidup balik. Kembalikan aku ke dunia balik. Saat pun jadilah. Satu saat pun tak apa aku boleh hidup, aku nak kembali ke dunia. Nak buat apa? Satu saat nak boleh buat amalan apa? Aku nak bersedekah saja. Sebab sedekah tak memerlukan wudu. Bersedekah tak payah mandi wajib. Bersedekah tak payah susah-susah nak membersihkan diri. Bila aku bersedekah, dapat pahala 70 kali ganda. Dapat pahala 10 kali ganda. Ada ketika bersedekah, boleh dapat pahala sampai 600 kali ganda. Jadi kembalikanlah aku. Satu saat pun jadilah. Kata Allah, hari ini adalah hari daimumah. Hari yang kekal sampai bila-bila. Kemudian Allah sebut lagi hari zalzalah. Apa dia hari zalzalah itu? Hari zalzalah, hari goncangan. Ingat surah zalzalah? Yang ni tentu semua hafizah belakang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila dunia, bumi itu digegarkan, digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat. Hari yang digegarkan, digoncangkan. Kita kalau gegar sikit pun kita dah takut. Apatah kita akan digoncangkan, yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia itu jadi seperti farashil mabthus. Apa dia? Debu-debu yang kekatu-kekatu. Lari ni, kekatu yang gelap pada musim hujan. Dia tak ada arah tujuan. Dia cari cahaya. Kita esok ni lari lalu tu. Apa pula jadi? Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Jadi gunung ganang itu seperti debu. Gunung ganang yang punya kuat tu, semua Allah Ta'ala gegarkan menjadi seperti debu. Kita jadi macam kekatu. Itu dinamakan hari zalzalah. Dan kemudian hari Al-Qari'ah. Ini surah Qari'ah. Hari Al-Qari'ah. Hari yang padanya gunung ganang bergerak. Hari gerak gempa. Hari Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Itu surah-surah dalam juzuk Ammah. Yang telah pun kita tafsirkan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita tafsirkan sekali lagi. Dan lagi dia kata,
hari terbukanya penyiksaan. Allah Ta'ala akan bentangkan penyiksaan dengan dibawa datangkan syurga dan neraka. Lalu dihantar makhluk yang berdosa ke neraka, makhluk yang beramal soleh ke syurga. Kemudian hari apa lagi yang disebut oleh Allah Ta'ala? Hari penyegeraan matahari tergelincir. Masya Allah. Segera matahari tergelincir. Kita bangkit setiap pagi tanpa kita mempedulikan arah mana matahari terbit. Sebab kita tahu, dia naik kot tu. Lalu dia naik kot tu. Dia turun kot tu. Kita pula orang Malaysia ni bila sembahyang, menghadap matahari jatuh. Arah kedudukan Kaabah. Kiblat kita umat Islam sedunia. Kita tak pernah peduli lagi kok mana gelincirnya nanti. Seandainya satu pagi kita bangkit-bangkit, tengok-tengok hari tu, oh dia tak naik kot ni. Orang pakat riuh kata, hang tak tahu ni matahari. Terbit dari arah barat. Ya ke? Orang tak tahu pun. Orang pun tak bagi tahu. Kita tak pernah memerhatikan. Saja buat Allah Ta'ala. Kita tak pernah mensyukuri. Kecuali orang yang selalu istiqamah di dalam solat isyraq. Orang itu akan merasai. Orang yang istiqamah di dalam solat isyraq, dia akan tahu hari ini matahari terbit dari arah mana. Dia orang pertama akan dapat tahu. Kalau hak yang tak berapa nak tahu, kalau hak yang jenis tidur lepas subuh tu, lagi tak tahu apa. Sebab tu lagi tak bagi tidur lepas subuh. Ni lepas subuh lah tidur sangat, sejuk balik. Okey. Hari raungan dan dalam gaungnya. Subhanallah. Raungan yang dalam gaungnya. Dalam gaung. Masa tu kita meraung bukan lagi di atas bumi. Meraung masa tu dah masuk ke dalam. Bumi itu akan terbelah, akan terpecah. Manusia itu akan ditelan di dalam perut bumi. Dan ada juga mengertikan hadis ini, raungan di dalam gaung neraka Jahannam. Na'udzubillah. Dan kata Allah Ta'ala lagi, hari apa lagi? Hari kanak-kanak semua beruban. Pasal apa Allah Ta'ala panggil hari itu hari kanak-kanak beruban? Punya takut budak-budak yang baru lahir pun keluar uban. Dikatakan apabila ditiupnya sangkakala, ibu yang sedang mengandungkan anaknya itu akan tergugur anak keluar. Dan apabila bayi itu keluar, didapati dianya beruban. Rambut dia tak warna hitam lagi dah. Pasal apa? Punya takut dengan bunyi tiupan sangkakala menyebabkan kanak-kanak bayi tersebut beruban terus. Dan janganlah menjadi seperti orang-orang yang berkata kami dengar, padahal mereka tidak mendengar. Allah Ta'ala kata, hampa jangan jadi macam orang kata, yang ni kami dengar dah. Yang ni kami tahu. Yang ni kami dah belajar dah. Yang ni kami tu, yang ni kami. Tapi mereka tak dengar. Mereka tak buat. Mereka tak belajar. Jangan jadi macam tu. Jangan jadi orang yang kami tahu, kami dengar. Jangan. Tetapi mereka tak beramal dengan apa yang, tapi tak insaf dengan apa yang mereka dengar. Allah Ta'ala, yang mana hadis ini merupakan hadis penutup untuk hari ini, insyaAllah minggu depan. Untuk pengetahuan, ada yang tadi saya dengar ada sedikit runtutan. Hadis ni saya baca hadis ni hadis kursi yang selalu saya baca di Dewan Ikhwan Muslimah Permatang Daman Laut. Jadi siapa yang nak beli boleh order dekat Ju. Hadis ni maaf kalau ada maklumat yang tersalah, mohon maaf kerana kesilapan itu berpunca daripada saya. Baik, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Sila. Boleh buka ke? Ada apa ke?
Tak ada. Dan yang ni soalan kita ikut cadangan gerak. Dia tak clear lah. Ni kita diuji dengan macam-macam, dengan wabak, dengan anak-anak masalah ni agar Allah pandang ke penderitaan kita, hendak apa yang kesusahan kita ni. Mohon pencerahan daripada Ustazah. Okay, saya tak berapa clear dengan soalan daripada Puan, tapi saya andaikan macam ni. Puan bertanya tentang kita diuji dengan anak-anak, betul? Oh, lemah. Kehidupan, betul? Abang, Soalannya? Lemah tak clear sikit. ya kan? Apa yang bagi mengalung saya penjelasan daripada Ustaz. Laki Allah tak apa yang kita perincian agak kita mengeluh saja apa yang Allah bagi kat kita. Okey, kita asyik mengeluh dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi. Okey. Baik, terima kasih. Terima kasih. Apakah yang patut kita buat apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ujian dalam kehidupan lah, dari segi anak-anak ke, dari segi pasangan ke, dari segi kehidupan kita. Tapi apakah boleh kita hanya sekadar mengeluh? Mengeluh itu adalah satu sifat orang berputus asa. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Kita kena anggap satu ujian yang datang pada diri kita itu adalah satu rahmat. Kenapa? Kenapa Allah bagi dekat aku anak yang macam ni? Tak ada orang yang mau anak yang tak baik. Semua nak anak yang soleh dan solehah. Tapi kenapa Allah bagi dekat aku? Aku punya berdoa, aku bagi pendidikan daripada kecil, pendidikan dunia dan akhirat yang cukup lengkap. Tapi kenapa dia tak mau nak jadi lagu yang macam aku mahu? Awaklah jadi lagu ni. Itu keluhan demi keluhan. Kenapa Allah bagi dekat aku? Allah Ta'ala tak mau bagi nak aku lagu tu, lagu ni, lagu ni. Itu keluhan demi keluhan. Sebenarnya itu satu rahmat. Mungkin kalau Allah Ta'ala bagi dekat kita yang macam ni, macam ni, macam ni, kita akan jadi seorang hamba yang lupa diri. Kita akan jadi seorang hamba yang takabur. Tengok, aku dapat lagu ni. Anak-anak aku bagus, suami aku bagus, harta aku banyak, duit ringgit aku banyak, cukup lengkap semuanya, adik-beradik aku pun baik-baik belaka. Dibimbangi apabila Allah Ta'ala bagi kat kita semua tu, kita jadi seorang hamba yang takabur, yang lupa diri. Lantas dengan rahmat Allah, Allah bagi ujian, tanda kasih sayang. Aku sayang sangat kepada hamba aku. Aku bagi dekat dia. Maka dengan penuh kesyukuran ucap Alhamdulillah. Dalam seramai-ramai makhluk, hang pilih aku ya Allah untuk pikul ujian ni. Sebab apa? Apabila kita sakit menanggung ujian Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan kifaratkan dosa-dosa kita. Kita tahu kita sentiasa melakukan dosa. Apabila kita sakit menanggung ujian yang Allah Ta'ala bagi, kita menangis, kita merayu, merintih pada Allah, Allah hapuskan seluruh dosa-dosa kita dengan penuh rahmat dan nikmatnya. Jadi apa yang patut kita buat? Yang ni, terus bersyukur kepada Allah. Walaupun kita ditimpa musibah, terus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Baik, ada soalan lain? Assalamualaikum. Ada mana? Kak Syimah. Syimah. Okey, Kak Syimah. Baik, kita selalu macam kat frontliners tu kita untuk minta Allah lindung daripada dijangkiti kan. Tapi kita tahu frontliners ni dia terdiri daripada orang yang Islam dan orang bukan Islam. Jadi adakah doa kita ini boleh kira macam orang-orang yang bukan Islam juga lah. Pasal kita tahu dia orang juga bertugas sebagai seorang frontliner. Okey, kesimpulan daripada soalan Kak Syimah ni, bolehkah kita berdoa untuk orang yang Islam?
Betul tak? Okey. Boleh kita berdoa untuk orang yang bukan Islam. Mohon pada Allah Ta'ala. Walaupun dia bukan Islam, dia buat kerja baik. Dia juga melindungi kita. Dia juga menjaga keselamatan kita. Jadi kita boleh berdoa kepada Allah agar mereka yang sebagai barisan hadapan yang menjaga keselamatan, keamanan penduduk Malaysia ini agar Allah Ta'ala lindungi diri mereka, pelihara diri mereka daripada segala jangkitan, sama ada jangkitan yang halus-halus dan juga keadaan ancaman yang besar-besar. Walaupun mereka itu ada yang bukan Islam, di kalangan Cina, Hindu, Kristian dan sebagainya, boleh. Harus kita berdoa untuk orang yang bukan Islam, kerana Nabi pernah berdoa untuk Raja Najasyi yang belum memeluk Islam. Ketika mana Raja Najasyi menerima kedatangan sahabat dalam negeri Habsyah, dan oleh kerana doa Nabi itu, Raja Najasyi masuk Islam. Mungkin daripada doa kita, frontliner yang bukan Islam akan memeluk agama Islam, insya-Allah ta'ala. Terima kasih Kak Syima. Okay, Ustazah. Baik. Ada soalan? Tak ada lah no. Ini ada 10.50. Saya yakin perempuan semua duduk di rumah lepas ni nak pergi masak no. Ikan dah rendam dah ke? Ada sahabat-sahabat yang dah masak. Alhamdulillah. Baik, kalau lagu tu saya sudah dulu. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu adalah Allah punya. Yang tak baik itu saya punya. Saya mohon sekali lagi maafkan saya di atas kesilapan saya bercakap, memberi fatwa dan memberi pendapat. Sesungguhnya saya adalah manusia yang serba kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzabal qubur wa qina 'adzabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum.